Oh, pai tak dah, sah tengok kok cermin punggung belakang. Cermin pun macam, kalau cermin tu boleh berkata, cermin tu akan kata, masih di pusing belakang, cermin kata, tak tonggek mana awak. Biarlah, bukan marah apa ni, cerita nak, tak salah pun. Dan daripada tersingkap pakaian sama ada sengaja atau tidak. Pasal kubur ni kadang-kadang banyak ke batu nesang ke belendang apa tak. Pasal selok kain, selok putih, selok peha. Neh, kalau kena molek tu selok pada awal dah. Nak. Lagi kubur tu nak ingat kematian yang mungkin selok kain tu apa pula. Nak cari pahala boleh, dosa. Nak. So selok kain biarnya kemucuk bahan ti ayang tak ada masalah. Mesin basuh ada kan? 13 kilo. Nak, kan nyaman dulu. Maka tiada sempurna kebajikan ziarah mereka itu dengan mereka itu. Tetapi jika kaum wanita mengikut 4 syarat. Yang pertama, jangan pergi masa orang lelaki bolok ramai. Yang kedua, jangan bertabarruj, yang dilarang bersolek-solek, bermegah-megah pakaian. Yang ketiga, jangan buat perkara-perkara yang kurapat seperti teriak biji sabak, duk ogeh batu nesang, tiung batu nesang. Dan yang keempat, jangan duduk lama-lama sangat. Kerana keadaan kita wanita martabaknya tinggi di dalam Islam. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula di belakang kat cikgu. Terima mesej daripada Lahad Datu, Kapten Tentera. Pertempuran hebat sedang berlaku. Minta doakan kami untuk keselamatan. Askar duk perang ni. Apakah hukum baca kunut nazilah dalam solat sunat? Harus. Jin makan tak tulang manusia. Jin yang makan tulang ialah jin Islam, makan tulang yang disembelih. Jin kafir makan tulang yang najis. Tak khabarlah tulang manusia makan ke tak. Dia sebut makan tulang, habis jenis tulang. Cuma tulang manusia itu ditanam supaya tidak dimakan oleh binatang, dan mungkin juga tidak dimakan oleh jin. Duit dividen yang sampai nisab dan haul adakah wajib zakat? Ya, wajib zakat. Kalau cerai isteri selepas akad nikah sebelum jimak, boleh rojak balik tak? Tak boleh. Dipanggil talak itu bain. Talak yang boleh buat rojak, talak apa? Talak yang boleh rojak. Cikgu, rajai. Talak ada dua, talak rajai dan talak bain. Bain ada dua, bain sughra, bain kubra. Jadi kalau nikah dak ada lagi ngata, cerai dah atas pelamin masa belah kek berebut kek. Nak balah berebut kek, lepas akad nikah cerai. Boleh rajak tak? Maka dipanggil, kalau belum lagi jima, tidak ada iddah. Talak itu bain. Talak bain tidak boleh rajak. Kalau tak bain, kalau bain kubra, bain sughra, inilah contohnya. Talak sebelum jima, tidak boleh rajak. Dan kalau nak baik semula, kena nikah semula. Kena dua saksi kena ada, macam biasa akad nikah. Rajak saja seorang tak boleh. Yang boleh rajak talak selepas jima, sekurang-kurangnya sekali.
Jika bercerai atas jalan fasakh, adakah suami masih wajib beri nafkah? Ya, menurut satu kaul yang muktamad, satu kaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Hukum khunsa, buang salah satu kemaluannya. Ulama-ulama mutaakhirin mengatakan haram khunsa membuang satu daripada alat kemaluannya yang tidak berfungsi. Khunsa ni man lahu zakaran atau man lahu farjan. Orang yang ada dua alat yang berlainan, alat puang ada farak, alat lelaki ada juga zakar. Maka hak mana tak berfungsi dia pun buang dengan pembedahan. Hukumnya haram, melainkan memudaratkan, berpenyakit dan sebagainya. Soalan seterusnya, siapa golongan layak menerima fidyah? Adakah pelajar pondok termasuk? Yang menerima fidyah hanyalah golongan fakir atau miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Allah kata maka fidyah itu diberi makan kepada orang miskin. Maka orang fakir lebih susah lagi. Ingat baik fidyah, jangan kita keliru dengan zakat. Zakat lain. Zakat 8 asnaf. Fidyah hanya satu, orang miskin atau orang fakir. Soalan seterusnya, apakah yang terkaupan dalam isu perang di Sabah? Ulama sudah lama menetapkan, menurut pendapat jumhur ulama dan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, siapa yang berperang menentang tentera kafir maka dia mati syahid, iaitu syahid dunia, yang haram dimandikan dan disembayang, yang mendapat keistimewaan besar, diampung segala dosa. Siapa yang berperang sesama Islam, maka tengok kalau orang Islam tu yang mati tu mempertahankan kebenaran, maka dia tidak mati syahid, tetapi dia dapat pahala kerana mempertahankan kebenaran. Adapun sama-sama nak berebut perkara yang batil, maka tidak ada fadilah apa-apa. Saya curi banyak dah barang, tapi tak kenal tuang dia, boleh tak saya derma ke masjid? Setelah kita putus asa daripada jumpa tuang dia, maka boleh kita bersedekah dengan niat di akhirat nanti itulah bayar hutang kita pada tuan punya hutang. Apakah hukum kerja di syarikat TV sebagai editor, cut and censor hal yang sensitif pada umum? Adakah bersubahak jika didedahkan aurat pelakon? Apakah status pendapatan kerja dan juga pendapatan syarikat TV itu? Jawabnya, siapa yang bekerja memang dia tahu dah untuk menyiarkan perkara-perkara yang haram, maka gajinya haram. Tapi kalau dia bekerja bukan untuk buat perkara yang haram, tetapi ada berlaku di dalam tempat kerja itu perkara yang haram, maka dia adalah halal pendapatan. Kerja dia tukang potong letak gambar rapang joget dan main, dia tak ada kerja dia. Maka tengok kalau rapang joget dia dah aurat khalayak ramai tu haram ke tak? Maka haram, maka kerja dia menjadi haram. Bila zat kerjanya haram, gaji bulan menjadi haram. Tapi kalau perbuatan kerjanya tidak haram, tapi dia melakukan yang haram, maka gajinya halal. Contoh, orang puang kerja benda kani, dah kira jabat sahabat, jabat TV, dia bukan menyiarkan perkara haram, kerja kani je, kerja pegawai biasa, tapi tak tutup aurat, tak tutup kepala, pakai kain belah, maka gajinya halal, pasal kerjanya halal, tetapi dia berdosa bila membuka aurat. Lagi. Adakah sunnah? Ada kawan saya kata perkara yang Nabi buat selepas menjadi Nabi itulah sunnah. Kalau begitu mengambil kambing itu adakah sunnah?
berlaku perselisihan di kalangan ulama, adakah bela kambing itu sunnah? Maka dijawab dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama bukan sunnah, kerana Nabi gembala kambing 2 kali dalam sejarah. Selepas berkahwin dengan Khadijah sekali, dan pada masa berumur 12 tahun sekali. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ia tetap sunnah Nabi, kerana Nabi mengeluarkan hadis tidak ada seorang Nabi pun yang dilantik menjadi Nabi oleh Allah melainkan semuanya pernah menggembala kambing. Maka kita digalakkan menggembala kambing bukan kerana sayangkan kambing, tapi sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gembala kambing enggak, tapi sayang ke kambingnya asal siapa dak gisu ke ada main ke kambing. Faham tak? Apa maksud zakat, apa maksud derma dan sebab ada orang kata pemberian brim itu adalah berzakat. Betul ke istilah berzakat atau ia adalah istilah menderma? Zakat ini maknanya membersihkan harta dengan tuna perintah yang wajib. Sama juga seperti sedekah, tetapi perintah itu sunat. Maka derma iaitulah umum. Kalau sedekah itu khusus. Semuanya adalah pemberian yang digalakkan. Sedekah ini kerana yang menerimanya adalah fakir atau miskin, namanya sedekah. Kalau kita beri orang yang kaya, namanya hadiah. Kalau kita beri kepada orang yang tak ada orang, macam masjid, ada orang tak ada tabung untuk masjid, bukan untuk orang, namanya derma. Faham ke? Nama dia, nama-nama. Ada pun di segi pahala besar belaka sisi Allah. Nak derma masjid pun boleh pahala, dekah orang miskin boleh pahala, hadiahkan anak yatim pun boleh pahala. Nah, kita beri ke orang kaya boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Nah, di jalan rumah orang kaya lama tak pergi pok dara, bawa pisang sikat, orang panggil sedekah ke hadiah? Hadiah pasal yang menerima pisang orang kaya. Dah kita beri pisang tu boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Maka berim tu sedekah ke zakat? Berim tu pulang balik sedikit, dia panggil. Pasal kita lantik kerajaan untuk membahagikan kekayaan sama rata kepada segala rakyat. Maka kalau semua rakyat mesti menguruskan harta negara, tak jadi. Tak boleh. Kerana terlampau ramai nak meeting kau ni, 10 juta orang sekali meeting, tak boleh. Maka kita lantik untuk wakil kita, namanya kerajaan. Tetapi bila diambil banyak sangat, dipulangkan sedikit. Ambil gua ni cukai dan seumpamanya. Kita nak bayar road kita kena bayar. Kalau kita nak ambil road nak jalan atas kereta, atas jalan, kita kena bayar road tax. Tax tu cukai lah. Faham? Cukai jalan. Jalan tu sebenarnya wajib dibina oleh kerajaan. Jika tidak ada sebarang sumber yang Allah berikan kepada negara itu, maka harus dia mengutip cukai untuk membina jalan. Adapun Allah telah beri kekayaan minyak, getah, kelapa sawit dan sebagainya, inilah yang digunakan untuk buat jalan raya, maka tak boleh lagi diambil cukai ke atas orang yang lalu di atas jalan. Faham lagi? Lepas tu kalau bayar road tax saja boleh tak? Tak boleh, kena bayar insurans. Insurans tu kalau tak berlaku apa kita minta balik, boleh tak? Tak boleh. Itu zalim namanya. Jangan marah. Hukum nak buat gua ni. Tak suka pada hukum, keluar daripada langit bumi Allah.